Okey, jadi kan sekarang bila kita dapat data macam ni, macam biasa kita akan kenal pasti mana satu median, mana satu Q1, mana Q2. Macam mana awak nak dapat ni? Macam ni lah. Kita kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kita ada 20 lah data kita. So kalau awak bahagi 2, awak akan dapat 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi so ini median dia, ataupun kita boleh buat macam ni lah. Nak dapatkan median ni selalunya kita boleh potong depan, potong belakang lah. Potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, macam tu lah. So awak potong 3 sini, awak potong 3 sini, awak potong 2 sini, awak potong 2 sini, awak potong 2 sini, potong 2 sini. Macam ni awak tak boleh nak potong dua-dua ni. So ini adalah awak punya median. 16 tambah 16 bagi 2 ni. Boleh tu? Boleh. Okey. Jadi untuk kita punya uh, Q1 pun sama. Kita dah ada tadi kita tak boleh potong kat sini kan. Sini. Jadi kat sini awak ada potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan. Jadi kita ada kat sini pula. 8 tambah 10 tu. Sini, bagi 2. Boleh tu? Sini pun sama. Potong depan, potong belakang. Ataupun potong depan, mana satu depan, mana belakang, tak apalah. So, awak potong, potong. Ah, yang ni boleh potong sini-sini kan. Tu sebenarnya awak kena kira sekali yang ni. Awak kena kira ni sekali lah. So, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Okey, so 18 tambah 20, so sini. Jadi kita pun buatlah macam ni. 5, 10, 15, 20 ni kita punya skala letak saja. 15, 10, 5. Kenapa kita pilih skala ni? Sebab kita punya data lebih kurang itu je. Kita kena tengok data kat sini. Sampai 35. Kita punya data ada sampai 35, jadi kita pun kenalah sampai lebih kurang ada sampai 35 lah. Janganlah kita buat data yang tak ada kat situ pula. Okey, ataupun tak terjangkau. Okey, mestilah data kita terjangkau. Lepas tu kita tanda yang kita dapat lah. Oleh kerana kita yang paling minimum ini 5, ni 5 lah. Ini minimum, ini maksimum. Okey, yang ini Q1 tadi, yang ni Q3. Yang ni kita letak je lah. Yang kita dapat 19, 19 lah. 19 kat sini. Ni 19, ni 9. Dekat 9 lah, 9. 16 dekat 16 tengah-tengah ni. Ni, 16. Okey, jadi kita buat dulu. Kita cuba buat. Ni contoh dah ada dah. Kita buatlah satu. Okey, ni contoh. Soalan yang pertama. Soalan E. Okey, jadi bagi tahu saya uh, pertama sekali sebelum kita buat ni, kita kena tengok data dulu. Data yang ada ni pastikan dia telah disusun dengan daripada kecil ke besar. Faham maksud saya? Maksudnya kalau data tu berceramuk, susun dulu. Okey, kalau data tu berceramuk, dia tak susun lagi, kita kena susun dari kecil sampai besar dulu. Okey, macam sekarang ni soalan bagi dia dah susun 10, 12, 12, 16, 16, 18. Dia dah susun daripada kecil sampai besar. Okey, oleh kerana dia dah susun tak ada masalah lah, kita boleh buat macam biasa. Okey, tolong bagi tahu saya nilai median dia. 19. 19 kan, kita boleh potong 3-3 tak apa, boleh. 3, 3, 3, 3. 1, 1. 19. Ni terus dapat 19. Jadi median
adalah 19 lah. Saya bulat median 19 tu 19 lah. Okey. Okey, sekarang ni bagi tahu saya Q1. Padam balik. 16. Berapa? 16. Ya. Potong, 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 potong. So 16. Ni adalah Q1. Okey, jadi lagi untuk Q3 pula potong, potong, Pukul potong, 5. potong, potong, potong. Di Q3. Okey, kita dapat dah Q3. Jadi kita punya ini adalah nilai min. Ni adalah nilai maksimum lah. Okey, sebab nilai kita sampai 32. Jadi awak boleh buat macam tadi je lah, 5, 10, 15 kan. Tapi yelah, boleh lah kalau nak buat macam tu. 15, 5. Hello, nampak tak saya? Skrin ada? Nampak saya. Skrin Saya tak hilang ke? ada. Alamak. Saya tak ada. Sekarang pun tak ada. Tak ada. Ish, pergi mana pula dah? Kejap je. Saya punya mana saya? Saya dah terkeluar ke? Oh yelah, saya tak ada kat situ. Patutlah pun. Ni apa masalah? Macam-macam hair ada masalah. Beginilah nasib. Tak masuk lagi ni. Oh, fail to join lah. Siapa? Sekejap. Oh, internet dekat tab saya ni putus. Betul lah pun. Okey dah. Jangan buat hair lagi ya. Internet problem lah bagi ni. So saya dah masuk dah kan? Present screen. Okey, so awak nampak dekat screen? Nampak. Okey, terima kasih. Baik, sekarang ni saya dah ada nilai min, Q1, Q3, median dan max. So apa yang saya perlu buat sekarang adalah saya perlu lukis satu skala lah. Okey, macam saya kata tadi lah, awak boleh pakai skala yang mudah iaitu 5, 10, 15 ni. Saya garis ni tak straight, awak kena pakai pembaris lah.
Okey, jadi katalah saya buat ni 5, start dengan 5. Lepas tu mestilah 10, 15, 20, 25, 30, 35. Cukuplah sampai 35 sebab kita nilai data kita tu sampai 32 je. Okey, jadi maknanya 2 kotak kita tu 1. Okey, jadi sebab titik kita yang pertama, kita nak tanda titik tu ni yang 5 ni yang saya bulat ni. Ni ya titik yang kita nak tanda. So min kita tadi 10. Sinilah. Okey. Lepas tu 16. 15 tambah satu lagi 2 kotak. Lebih kurang kat situ. Lepas tu 19. Okey. 2 kotak ke belakang lah. Okey. Lepas tu Q3 kita 25. Tak ada masalah. 25 je lah. Lepas tu 32. Maknanya 31, 31, 32, 33 dekat sini. Okey. Betul ke 32? 31, 32, 31, 32. Saya pun dah terlajak pula. Patutnya 31. Ini 32 sinilah. Lagi 2 kotak. Ni. Okey, so saya ada 5 titik kat situ. Saya harap awak nampak. Okey, nampak tak? Nampak. Lepas tu kita pakai pembaris. Kita buat kotak je lah. Kotak ni tak kisahlah. Asalkan ada nampak kotak tu. Nampak macam kotak lah. Awak kena pakai pembaris lah. Saya ni tak straight dah pula. Okey, yang hujung ni macam tu je. Yang kita buat kotak ni kat bahagian tengah ni je. Yang Q1, Q3 dengan median je kita buat kotak. Okey, yang lain tu kita buat garis je. Yang min yang max tu kita hanya buat garis panjang je. Lebih kurang macam ni lah. Ini untuk kita panggil plot titik. Graf plot titik. Boleh? Boleh faham tak Boleh. kakak? Okey, jadi langkah pertama awak susun dulu data. Langkah kedua, kena pasti median mana, Q1 mana, Q3 mana, min mana, max mana. Lepas tu awak buat satu skala, buat garisan. Lepas tu awak pun plot mengikut nilai yang awak dapat. Lepas tu awak buat kotak-kotak. Okey, ini adalah plot kotak yang kalau soalan minta buat plot kotak. Ada soalan yang minta buat plot kotak. Okey, tapi macam saya kata tadi lah, awak mesti tahu nilai, cari nilai lah. Okey, jadi satu soalan yang ada satu je soalan ni. Jadi saya minta awak buat ke macam mana? Tak apa, kita buat sama-sama lah. Okey, baik. Bagi tahu saya median. Bagi tahu saya median. 33. Macam mana awak dapat 33? 32 tambah 34 bagi Ya, 5. dekat sini tengah-tengah ni. Jadi 32 tambah 34 per 2. So awak akan dapat 33. Ini untuk nilai median. Okay, saya tulis sini lah median. Okay. Dan awak perlu cari juga nilai Q1. Q1 awak apa? 26. Betul ke 26? Betul ke? Potong sini, Betul. potong sini, potong sini, potong sini. Potong sini, potong sini. Jadi sebenarnya kita punya data ni 26 tambah 27 bahagi 2. Ni Q1. Tu 26.5. Q1 ni kan ni. Boleh?
Sama juga yang ini. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Dah potong cukup-cukup dah tu. Tak boleh potong dah. Q3. 39 tambah 40 jadi bahagi dengan 2. Jadi Q3 kita adalah 39.5. Boleh? Boleh. Boleh. Okey je. Sebab dia dah susun cantik dah. So kita boleh buat dia mula dengan 20 pun boleh. Mula dengan 20. So katalah saya buat satu garisan. Ni 20. Yang hujung tu saya boleh pergi sampai 50 lah. 46 kan. Jadi 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey, bolehlah tanda sikit macam ni. Okey, lepas tu awak macam saya kata tadi lah, kita tandakan nilai yang minimum ni. Minimum 21 dengan 46. Okey, 21 sini. Besarkanlah. 21. Lepas tu 20 Q1 kita tadi 26.5. Jadi 25, 26 sinilah tengah-tengah. Lebih kurang lah. Okey, lepas tu median kita adalah 33. 31, 32, 33 sini. Okey, lepas tu kita punya nilai Q3 kita 39.5. Okey, 39.5 ni macam kurang 40 lah. Lebih kurang sini. Lebih kurang. Okey, jadi dan last kali adalah 46. Okey, nilai maksimum kita tadi 46 ni. 46 kat sini. Okey, so saya besarkan ni untuk awak tengok. So kita boleh pakai pembaris. Awak kena pakai pembaris Saya tak apalah sebab saya tak ada pembaris kat sini. Ish, kenapalah tak nak straight-nya. Lebih kurang macam ni lah. Tapi awak pakai pembaris. Boleh Boleh. So ini adalah plot kotak yang kedua lah, soalan B. Okey, boleh. Jadi saya akan teruskan lagi sikit. Kita ada baru 11.40. Jadi saya nak teruskan lagi yang ini. Menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan perwakilan grafik. Okey, ini senang je ni. Tapi awak kena hafal ni dulu. Sebelum tu kita kena hafal ni. Jadi saya akan tunjuk kat awak. Okey, sekarang ni kita ada macam apa kita nak belajar sekarang? Apa kita belajar? Rumusan kesan perubahan data terhadap serakan. Dia apa nak cerita? Kita data kita usik. Kalau kita dapat data, contoh data, kita ada data macam tadi yang kita belajar tadi. Tapi setiap data ni ada kes-kes yang setiap data ditukar secara seragam. Maksudnya semua data tu ditambah 2 ke kan? Contohlah. Semua data tu ditambah 2. Semua data yang kita ada tu ditolak 2. Okey, jadi apa akan berlaku kepada julat, apa akan jadi pada julat antara kuartal, apa jadi pada CCM piawai. Maksudnya yang dia punya yang kita kirakan sebelum ni macam apa jadi pada mean dia, mode dia kan. Bila kita usik data. Okey, jadi ini kita punya rumusan yang kita perlu pegang lah. Okey. Okey, baik yang ni. Saya tunjuk yang bahasa Melayu je, bahasa Inggeris tak payahlah. Okey. Jika setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemala, sukatan serakan tidak akan berubah. Okey. Apa maksud sukatan serakan tidak berubah? Maknanya dia punya kuartal julat baru tu lah yang nombor 1, 2, 3, 4 tu yang kat bawah tu. Dia punya julat antara kuartal, dia punya CCM piawai, dia punya variant tidak berubah. Katalah data awak tu ditambah. Ni, tolong ingat ni ditambah atau ditolak. Kita tambah macam maksudnya data yang kita ada tu, contohlah saya ambil berat
berat badan ataupun berat badan awak dalam kelas. Saya ambil semua. Okey, lepas tu saya ambil, lepas tu saya tolak semua data data yang saya dapat tu, saya tolak satu ataupun saya tolak dua. Semua orang saya tolak dua. Jadi dia tidak memberi kesan ataupun beri kesan. Sebenarnya dia tidak memberi kesan kepada variance, dia punya CMPY, julat, sebab kat sini dia beritahu dah. Kalau awak buat eksperimen pun awak akan dapat jawapan yang sama lah. Okey, benda ni dah dibuktikan dan telah dibuat. Okey, jadi saya nak beritahu awak, kalau kita tambah semua orang secara konsisten, jangan kata macam ni, saya tambah orang ni 2, tambah orang ni 3, tak boleh. Okey, ini saya kata ni adalah kalau kita tambah atau tolak secara konsisten. Sebab tu dia panggil situ, setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar ni, pemalar. Apa maksud pemalar ni? Pemalar ni satu nilai yang konsisten. Contoh saya tambah 2 semua orang. Ataupun saya tambah 3 semua orang. Itu konsisten. Tak konsisten, maknanya kalau saya tambah orang ni 2, saya tambah orang ni 3, saya tambah, dia tak boleh. Benda tu tak boleh jadi. Tak akan bisa jadi. Sekarang ni, yang kita cakap ni adalah kalau kita tambah secara konsisten. Okey? Sukatan serakan tidak akan berubah. Maknanya dia punya julat, dia punya julat antara kuartal, dia punya sisihan piawai yang baru dan juga dia punya variance semua tidak akan berubah. Okey? Tolong raise your hand kalau okey. Okey. Tapi kalau kes kedua, okey, kalau kes yang kedua, kita tengok dekat sini, jika setiap cerapan dalam satu set data didarab atau dibahagi. Ni poin penting ni. Kalau kita darab, contoh, saya ambil data tadi yang saya kata saya ambil berat awak tu, saya darab dengan 2. Semua orang saya darab dengan 2. Apa akan jadi pada julat baru? Dia ada rumus lain, dia berubah sikit. Tolong tengok sini, ni akan dia berubah. Julat baru adalah K darab julat asal. Maknanya kalau saya darab dengan 2, julat asal tadi pun kena darab 2. Okey. Kalau julat asal tadi kita kena darab 2. Kalau K tu 2 lah. Okey, julat antara kata kuartal pun kita kena darab. CMP baru pun kita kena darab. Tetapi variance kita kena darab K square. Okey. Kita kena darab K square. Okey. Yang ni kalau berlaku darab atau bahagi dalam data. Jadi kita kena darab juga kita punya julat yang baru tu dengan nilai pemalar yang baru. Okey, saya harap awak boleh faham apa saya cuba sampaikan. Tolong raise your hand. Kita akan buat contoh lepas ni. Okey, tolong raise your hand kalau faham secakat nota saya bagi tahu dari dulu. Baik, terima kasih. Yang mana-mana kata okey tu, terima kasih. Yang mana tak faham lagi, tak apa. Lepas ni awak boleh tengok contoh yang saya akan tunjuk dalam buku ni. Okey, tapi kita pergi dulu yang ini. Kewujudan nilai pencilan dalam set data. Apa maksud kewujudan nilai pencilan? Okey, dia memberi gambaran data yang salah jika digunakan julat sebagai sukatan serakan. Dia poin saya macam ni lah. Katalah dalam kelas awak, ni saya bagi contoh mudah lah. Ni bukan cerita sebenar, ni cerita rekaan semata-mata. Okey, kata dalam kelas awak Pak Senti ni dikatakan kelas yang pandai. Okey, dikatakan kelas yang pandai. Jadi, semua orang akan dapat markah tinggi. Okey, tiba-tiba ada seorang pelajar dapat markah rendah. Dia seorang yang rendah. Okey, jadi yang lain semua tinggi. Semua 80, 80, 90, 80, 90. Semua orang 80, 90 je. Tiba-tiba ada seorang dapat 10 sebab dia putus cinta baru ni. So dia dapat 10 je. Okey, itu pun markah kesian dapat 10. Jadi yang ni kita kata nilai ekstrim, nilai pencilan. Nilai ini menjadi kalau kita guna kita katakan dalam kelas awak ni semua orang lulus tapi tiba-tiba ada seorang je tak lulus. Jadi kalau kita gunakan julat, ambil yang paling rendah, tolak yang paling tinggi, contoh markah paling tinggi adalah 99, tolak 10, 99 tolak 10 jadi 89. Julat dia 89, besar. Okey, maksudnya julat 89. Ya betul, julat besar sangat. Maknanya ada yang tak pandai sangat duduk dalam kelas yang pandai. Jadi yang ni kita kata tak apa tu data ni kurang tepat sebab apa? Kalau kita kaji balik betul-betul, rupa-rupanya seorang je yang apa yang ada masalah kat situ kan. Dia tu kita kata
Awak tengok dia kata nota kat tu, memberi gambaran data yang salah jika gunakan julat. Sebab apa? Kita ada seorang je problem, tapi gambaran dia salah sebab sebenarnya hampir ke semua orang dapat A. Tapi oleh kerana kita pakai data tu julat je, tolak yang paling besar, tolak yang paling kecil, jadi data tu jadi tak cantik lah. Okay, sedangkan kalau kita pakai CCMPIY, kita akan nampak konsistennya kelas tu, ramai yang lulus, ramai yang dapat A. Okay, awak faham saya cakap apa? Tolong angkat tangan kalau faham. Okay, thank you. Alright, jadi sekarang ni kalau awak tengok nota sebelah tu, bila kita ada nilai pencilan ataupun nilai ekstrim, kita tak boleh gunakan julat lah sebagai kita punya data. Kita kena ambil lebih sesuai, kita gunakan julat antara kuartil sebagai sukatan serakan. Okey, macam nak kelas awak tadi kan, kita tahu dah, kita takkan boleh ambil nilai yang paling tinggi tolak yang paling rendah kan. Kita kena ambil pula uh, kuartil 1, kuartil 3 pula JAK, barulah kita dapat nilai yang lebih baik sebab terwujud nilai pencilan. Okey, tapi kita ada juga suatu nilai pencilan yang dimasukkan dalam data yang last ni. Maksudnya tiba-tiba ada orang baru masuk, dia buat periksa, kita masukkan markah dia. Okey, jadi dia boleh juga dikeluarkan data. Jadi apa jadi pada kita punya data tadi? Julat antara kuartil kurang dipengaruhi. Yang kedua, julat akan berubah dengan mendadak jika nilai maksimum atau nilai minimum kedua-duanya berubah. Maksudnya nilai kalau nilai pencilan itu menyebabkan boleh berubahnya nilai maksimum atau minimum, dia akan berubah lah. Okey, dan yang ketiga, nilai bagi varian SMPIY akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah dalam set data. Okey, yang ni tak apa. Saya nak mudahkan awak faham benda yang kita cakap ni, popek-popek ni, kita akan buat dia punya latihan. Okey, sekarang kita tengok yang ni. Tolong raise your hand untuk saya next. Untuk saya teruskan supaya saya dapat ikut dengan awak lah progress tu. Saya tak nak saya seorang-seorang syok sendiri. Okay. Alright. Saya tengok ramai dah angkat tangan tu. Okay, good. Okay, apa saya nak buat sekarang? Saya baca soalan dulu. Julat dan variance bagi suatu data ialah 9 dan 3. Okay. Julat dan variance bagi suatu data ialah 9 dan 3. Okay. Cari julat dan variance bagi set data baru jika setiap nilai dalam data set asal ditambah dengan 3 mula-mula. Apa jadi pada julat baru? Okey. Dia bagi dah, soalan dia bagi dah julat dan variance bagi ni julat. 9 ni adalah julat. Okey. 9 ni adalah julat. Okey, variance ni adalah 3. Okey. Variance 3. 3. Satu julat, satu variant. Okey. Lepas tu data ni ditambah dengan 3. So, apa jadi kepada julat baru? Beritahu saya. 12. Ada yang kata 12. Lagi? Ni. Aneh. 27. Okey. Tak, okey. 9 darab 3. 9 kali 3, 27. Tak dia apa-apa. Kot lah. Tak jadi apa-apa. Aneh. Teh tarik satu aneh. Tak aneh lah. Okey, tak apalah tu. Kita balik pada ayat kita tadi. Ni. Jika setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar, sukatan serakan tidak akan berubah. Ni. Sukatan serakan tidak akan berubah. Sekarang ni soalan ni dia ditambah kan? Dia ditambah kan? Ni, ditambah. Betul kan? So, apa jadi pada julat baru? Jawapannya macam Ain kata tadi. 9. Okey. Kenapa 9? Dia tak berubah.
Okey. Sukatan serakan tu julat, varian, CCMPIY, julat antara kuartal. Itulah sukatan serakan. Faham lah? Kita sukat dia. Sukatan serakan dia adalah julat, julat antara kuartal, varian, CCMPIY. Semua tak berubah. Sebab kita kata nota tadi dia kata, bila ditambah atau ditolak dengan satu pemahalan nombor lah, apa-apa nombor, sukatan serakan tidak akan berubah. Dia tak berubah lah. Sebab tu kita punya ni tak berubah. So, julat baru kita berapa? 9. Apakah varian baru kita? Varian baru pun sama, 3 tak berubah. Boleh? Tolong kata okey Boleh, boleh. ataupun Boleh. angkat tangan. Okey. Alright, good. Baik, sekarang ni soalan yang baru. Ditolak dengan 4. Ditolak dengan 4. Apa jadi? 9 juga. So, julat baru adalah 9 juga. Varian baru jadi berapa? 3. 3 juga. Okey, terima kasih. Baik, sekarang kita tengok ni yang didarab dengan 2. So, apa jadi pada julat baru? Didarab dengan 2. 18. So, 2 kali 18. dengan 9. Jadi 18. Apa akan jadi pada varian baru? Varian asal 3. Kali dengan, sekarang ni dia nak 2 kan? Jadi 2. 12. 2 kuasa 2. So, berapa? 12. Ya, 12. Alright, so dibahagi dengan 3. Ingat, ni bahagi, maka kita julat baru pun kita bahagi juga. So, berapa? 3. Varian baru? Varian lama berapa? Varian lama? 3. So, kita bahagi dengan 3 kuasa 2. So, dapat apa tu? 1/3. Okey. 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 Alright. Good. Sebelum saya ni nak tamatkan kelas ke apa ke, yang ni dulu. Kita habiskan nombor 8A dengan B. Nombor 8 dengan A, B. Saya minta awak buat dulu dalam masa beberapa minit. Seminit lah, 2 minit ke. Buat 8A. 2 minit. Cari CCMPIY bagi set data ini. Part CCMPIY saya dah ajar. Okay. So, untuk cari CCMPIY apa kita nak cari dulu? Bagi tahu saya, Sat. Tak apa ya, kita buat sama-sama lah. Sambil tu saya tanya. Min. Yes, very good. Kita kena cari min. Okey, macam mana nak cari min? Kita tambahlah 3 tambah 4. Kita besarkan sikit lah. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kita bahagi dengan nombor yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min kita berapa tu? 5.6. 5.6. Okey, terima kasih. Ini adalah kita punya nilai min. Okey, sebab kita pernah beritahu awak, kita nak cari CCMPIY, kita cari varian dulu. Okey, jadi varian kita adalah tanda macam ni, varian. Dia punya rumus ni. Okey, saya tunjuk kat awak. Tolak min. Okey, jadi kita boleh jumlah X kita tadi 3 square tambah 4 square tambah 5 square tambah 7 square tambah 9 square bahagi dengan 5. Okey, tolak dengan min yang kita dapat tadi 5.6 square. Boleh tekan kalkulator lah ni. Dapat apa tu? Point 4 tu. Dapat 4.64. Yang 4.64 ni adalah varian lah. Ingat lah. Ini kita bukan CCMPIY lagi.
kita baru kira variance. Jadi nak dapatkan CCMPY tanda ni punca kuasa 2 4.64 lah. So dia dapat apa tu? 2.15. Ini adalah kita punya CCMPY. Boleh? Oh, boleh tulis macam ni lah. Boleh. Sisihan PY sama dengan 2.15. Okey. Okey. Okey, alright. Sekarang ni, katalah soalan yang kedua. P. Ada awak tengah salin ke ni? Ada tengah salin ke? Ke tak ada? Dah siap dah, saya dah. Dah siap. Dah siap dah. Okey, Dah okey, dah siap, dah siap dah. siap. Okey, tengok lah. Saya pergi ke soalan B. Jika set data di atas berubah kepada 3, 6, 9, 5. Dia berubah. Ha? Tadi saya kata dah. Set asal yang ni. Highlight sikit. Ni set asal. Okey, sekarang ni dia berubah kepada ni. 3, 6, 9, 15 dan 21. Dia berubah. Nyatakan hubungan set data ini dan CCMPY yang baru. Hubungan tu maksudnya apa jadi pada, macam mana data tu dapat. Tu nyatakan hubungan set data. Hubungan ni maksudnya cerita dia adalah macam mana 3 boleh jadi 3, macam mana 4 boleh jadi 6, macam mana 5 boleh jadi 9, macam mana boleh 7 boleh jadi 15, macam mana 9 boleh jadi 21. Dia mesti ada satu hubungan ataupun satu rumus ataupun satu tolak tambah ataupun apa-apa operasi yang dia pakai. Tapi operasi tu kena konsisten. Dia kalau dia pakai dekat satu, tiga kali, contoh macam ni. 3 dapat 3 adalah 3 kali 1. Tapi awak tak boleh pakai sebelah. 4 kali 1 tak dapat pula 6. So dia tak dia kena sama. Lepas tu kita panggil permala. Okey, maknanya operasi dia mesti sama. Tu hubungan dia yang pertama yang awak kena cari. Yang kedua, awak nyatakan CCMPY baru bila kita dapat kenal pasti dia punya operasi tadi. Macam mana kita nak tahu nilai baru tu? Kalau kena tambah, dia punya CMPY sama macam tu je. Kalau dia ada melibatkan darab ataupun bahagi, kita kena ikut apa yang kita buat kat atas tadi. Okay, tolong raise your hand kalau faham. Okay, thank you. Bagus. Baik, sekarang ni, kita tengok, kita check dulu. Kita kena sama-sama lah kita buat. Macam mana awak apa rumus yang dia pakai ataupun apa operasi yang dia pakai, data asal dapat data baru. Macam mana 3 boleh jadi 3? Macam mana 3 boleh jadi 3 balik? Darab satu. Kalau darab 1, kita katalah darab 1, tapi kita tak boleh pakai kat sebelah 4 dari 6. 4 darab 1 tak dapat 4, dapat 6. So tak boleh lah kita kata darab 1 dia punya jawapan. Jadi awak agak-agak macam mana selain pada darab 1, apa operasi lain, dia tak semestinya darab je, dia boleh gabung, tambah ada, tolak ada. Dia boleh tambah dulu, tolak dulu, lepas tu dia darab. Boleh. Atau dia darab dulu, betul dia tolak. Boleh. So awak agak-agak apa? Awak ada masa apa lepas ni? BI. Cikgu nak masuk dah ke? Sebuat 12-20. Okey, sekejap. 2020 okey lah. Tengok ni Katalah saya bagi tahu macam mana. Dia macam ni. 3 nak jadi 3, dia sama ada 3 dia tolak 2, lepas tu dia darab 1. 3 operasi dia adalah tolak 2 darab 1. Dapat 3, betul tak? 3 tolak 2 dapat 1. Oh, bukan darab 1, darab 3 lah. 3 tolak 2 dapat 1. 1 kali dengan 3 dapat 3, betul? Betul. Kalau saya ambil 4 pula, 4 tolak dengan 2, darab dengan 3, dapat apa? Dapat 6. 6. So, dapat 6. So, sama tak? Sama. 4 dapat 6.
Kita try lagi satu. 5. 5 tolak 2 darab 3 dapat apa? 9. 9. So dapat kat sini, betul? So awak nampak tak pemalar dia apa? Pemalar dia adalah, hubungan dia adalah, ataupun kita tulis kat sini lah, hubungan set data baru. Apa dia? Data asal. Data asal buat apa tadi? Kita kena tolak dengan 2. Kita darab dengan 3. Boleh? Inilah hubungan dia. Okey ke tak okey? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan nyatakan CCM piawai yang baru. CCM piawai yang lama yang kita... CCM piawai yang lama adalah yang ini, 2.15. Okey, jadi sekarang macam mana? Sisihan piawai yang baru. Yang lama ni 2.15. So nak buat apa sekarang ni? Adakah kita tolak 2 kali 3 juga? Adakah kita tolak 2 darab 3 juga? Jawablah. Ya kot. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Okey, yang kata ya tu maknanya kita tolak 2 darab 3. Jawapan dia salah. Okey, yang kata tak tadi? Kita nak buat apa? Apa dia, Umairah? Ha? Tak dengar, Umairah. Ni set data baru ni kita kira balik dengan mi apa semua tu. Tak. Memanglah boleh kira balik. Tapi kalau awak kira, awak akan dapat data jawapan yang sama. Okey, tapi kan kita dah belajar tadi kat sini, kat atas ni. Kalau nombor tu tambah ke, tolak ke, kita data asal. Tak kacau. Tapi dia darab. Bila dia darab, dia akan kita kacau. Kita darab juga. Ataupun kita bahagi juga. Dengan kata lain, dekat sini, data yang kita dapat dekat sampel 2.15 ni, kita hanya darab 3 saja. Sebab tolak 2 tak memberi kesan. Tolak ke tambah, dia data asal. Faham tak? Jadi 2.15 kali 3, awak akan dapat 6.45. Okey, balik kepada apa yang Umirah kata tadi, kita buat balik. Tak apa, awak buat balik. Awak tengok, awak dapat tak 6.5? Ini macam eksperimen. Awak try buat 3, 6, 9, 15, 21 tu, awak cari dia punya CMPY secara manual. Awak kira secara manual. Awak dapat tak 6.45? Okey. Yang saya tunjuk sekarang adalah based on apa kita belajar tadi. Okey, pemahaman tadi. Kalau data tadi ditambah atau ditolak, dia tak memberi kesan. Dia akan jadi sama kepada sukatan serakan. Sukatan serakan tu dia punya variant, dia punya CMPY, dia punya julat antara kuartal, dia punya julat tidak berubah. Kalau kita tambah semua, tambah 3, tambah 4, tambah 5 secara konsisten. Okey, tetapi kalau kita darab dia, dia berubah. Kalau darab 2, dia punya CMPY, dia punya variant, semua kena darab 2 juga. Sama ada kena bahagi pun sama kita kena bahagi. Okey, cuma variant kita kena buat K square lah. Kalau awak ingat balik, K square. Kena ada K kuasa 2 ni kat nota kat sini. Okey, kat sini. Kalau variant kita ada K square. Kalau CMPY ambil K biasa je. Okey, jadi kat sini jadi point saya adalah CMPY kita dapat yang asal tadi 2.15. Kita nak dapatkan yang baru, kita hanya darab dengan 3 sahaja. Sebab bak tolak 2 ni tidak memberi kesan kepada data. Okey. So awak jangan tolak 2 pula. Nanti saya salah. Okey. So okey tak takat ni? Hari ni punya lesson. Okey. Okey. Boleh lah. Jadi sebelum kelas ni tamat, saya nak awak buat sedikit kerja rumah. Muka surat 132. 132 ni, okey, awak kena kira dia punya julat dan CMPY. Okey, yang ini pun sama. Dia bagi data cari julat antara kuartal, betul kita kena
nak cari julat baru apa semua yang saya ajar tadilah saat-saat tadi. Apa jadi pada julat antara kuarter bila dia bahagi 2 dengan ditambah dengan 3. Yang ni pula kita buat dia punya blok kotak pun sama yang kita belajar tadi. Okey, dan nombor 3 ni cari min dan CMPY. Okey, dan bagi tahu semua. Jadi kita akan bincang semua soalan ni. Saya akan bincang semua ni balik pada kelas yang akan datang, iaitu esok. Esok saya akan bincang start pada muka surat 132 ni. Saya start balik. Saya akan tunjuk lah. Tapi awak buat dululah. Awak buat semua. Jadi esok awak tengok je saya bincang jawapan dia. Boleh? Okey. Boleh. Tolong, okey, tolong angkat tangan lah. Tolong angkat tangan kalau faham. Okey, terima kasih. Maknanya saya anggap awak faham. Hari ni punya kerja, awak tolong buat muka surat 132 sampai 134. Okey, dan esok kalau ada masa, saya akan terus buat dengan, kalau masa ada, saya akan terus buat dengan kertas 1 ni. Okey, saya akan bincang semua ni. Ataupun saya ingat awak buat semua je lah. Awak habiskan je lah, kita dah habis lah. Okey, buat semua. Kalau awak ada masa, awak buat je. Okey, tapi esok saya akan bincang semua ni balik. Point dia penting macam ni. Kalau awak buat dulu, awak akan lebih faham apabila saya ajar nanti. Kalau awak tak buat lagi, awak baru nak dengar tu agak sukar untuk awak tangkap apa saya nak beritahu. Jadi, elok awak buat dulu. Dan kebanyakannya semua dah belajar. Besok saya akan ajar semua ni balik. Semula. Dengan kata lain, awak lihat saya ajar benda yang awak dah buat. InsyaAllah dia akan lebih faham. Okey, so takat tu dulu kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada 10 orang yang ada ni. Alhamdulillah, 10 orang yang ada. Terima kasih. Mungkin ada yang keluar masuk tadi sebab line ke apa. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kerana hadir kelas saya. Saya doakan supaya apa yang kita belajar hari ini masuk dalam kepala awak, masuk dalam hati nurani awak dan menjadi ingatan kekal dalam minda awak. Dan awak boleh jawab exam pada hari exam dan awak ingatkan apa yang awak lupa pada hari exam. So, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama, terima kasih Bawa. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Maira, terima kasih Zarif.